Okey. Pengawas. Okey, bertemu kembali kita setelah kamu berehat. Okey. Setelah kamu menjawab quiz di slot yang kedua tadi. Okey. Saya harap kamu semua tenang-tenang ya. Kita santai-santai saja dalam kursus kita pada hari ini. Okey, sekarang ni kita akan pergi ke slot terakhir, iaitu slot yang ketiga. Okey, kemenjadian pengawas pusat sumber. Okey. Pengawas pusat sumber ni bukanlah pengawas yang hanya duduk di celah-celah buku, di rak-rak buku, cop buku sahaja, ataupun sekadar memakai pakaian baju kuning. Okey. Okey, setelah kamu mengakhiri kursus ini, maksudnya kami guru-guru pengawas pusat sumber dengan melakukan pelbagai aktiviti ingin menjadikan pengawas pusat sumber itu adalah sesuatu untuk sekolah dan untuk diri kamu sendiri. Okey. Okey. Kepimpinan pengawas pusat sumber, maksudnya pengawas pusat sumber tu akhirnya dia menjadi seorang pemimpin, bukan sekadar pembantu cikgu di perpustakaan saja. Okey, pengawas tu adalah seorang yang seorang ketua yang berwibawa lah. Okey, walaupun kamu menjadi AJK dan sebagainya, kamu adalah merupakan seorang yang pemimpin. Okey, kita tengok. Menurut Nelson Mandela, seorang pemimpin sama seperti seorang pengembala. Okey. Dia berada di belakang kawanan domba, membiarkan yang paling lincah maju, lalu yang lain mengikuti, tanpa menyedari selama ini mereka diarah dari belakang. Okay, ini maksud pemimpin. Maksudnya pemimpin tu bukan orang yang di hadapan. Dia adalah orang yang di belakang, yang melihat semua kejadian di hadapannya dengan sentiasa memuhasabah dirilah. Okey. Pemimpin yang baik adalah seorang pengikut yang setia. Bukannya pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang suruh orang ikut dia. Ya. Okey, seorang pemimpin ataupun pengawas perpustakaan perlu tahu peranan dan hala tuju pengawas itu sendiri. Maksudnya kamu kena tahu peranan. Kamu jelas peranan sebagai seorang pengawas. Bukannya semata-mata nak pakai baju lain, nak jadi paling hebat, tapi kena tahu peranan dan hala tuju pengawas, di mana boleh menunaikan tanggungjawab. Apa sahaja tanggungjawab yang diberikan kepada pengawas ini, dia boleh pikul dengan jayanya dengan keadaan yang waras. Okay. Kemudian boleh memudahkan pengurusan. Seorang ketua, seorang pemimpin bukannya membebankan ahlinya, tetapi boleh memudahkan pengurusan sesuatu organisasi. Kemudian dapat meningkatkan kemahiran. Okey, seorang pemimpin ni juga dia akan sentiasa meningkatkan kemahiran sedia ada dia, ataupun mengembangkan lagi kemahiran atau bakat yang ada. Dan terutama yang paling penting sekali juga ialah boleh memimpin pelajar lain. Okey. Okey, seterusnya. Apa dia pengawas ni? Pengawas ini ialah seorang yang mentaati perintah. Yang akhirnya mentaati perintah, tak kisahlah perintah siapa, tapi dia lebih kepada perintah ketua dan juga perintah Allah lah. Okey. Itu
Apabila mentaati perintah, maka pengawal perpustakaan itu dia seorang yang yakin kepada arahan yang diberikan. Bila dia yakin kepada arahan yang diberikan, maka dia mudah menuruti, mudah melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan. Kemudian boleh menyebarkan arahan. Okey. Seorang pemimpin itu boleh memberikan arahan dengan baik kepada orang lain. Kemudian berjaya memberi justifikasi. Maksudnya berjaya berfikiran rasional untuk menentukan sesuatu perkara. Okey. Bukannya buat perkara tersebut tanpa usul periksa dan diambil secara melulu. Kemudian pengawas juga seorang yang boleh menjadi role model. Okey, ini adalah kemenjadian pengawas perpustakaan yang perlu ada pada kamu akhirnya untuk kelangsungan kehidupan kita sehari-harian lah. Okey. Seterusnya, semangat berkumpulan. Pengawas, seorang pemimpin tidak boleh berdiri, tidak boleh menjalankan kerja tanpa mendapat sokongan daripada rakan-rakan. Maksudnya kita semua tidak boleh bekerja dengan sendiri. Apabila bekerja dengan tim, ada teamwork, sesuatu perkara itu dapat dilaksanakan dengan baik. Okey. Okey, di sini kebersamaan dalam minat. Maksudnya kebersamaan dalam minat ni menjurus kepada apa sahaja yang berkaitan dengan pusat sumber. Okey, apa sahaja yang berkaitan dengan pusat sumber, buku. Maksudnya dia memberikan pusat sumber itu kepada prioriti yang pertama. Contohnya sekiranya sekiranya cikgu tak ada dalam kelas, okey, dan mereka tahu tugas mereka dan mereka tahu peranan mereka, okey, cikgu tak masuk kelas, cikgu relief tak mengajar, terus pergi ke perpustakaan untuk menjalankan tugas-tugas yang terdapat di perpustakaan lah ataupun di pusat sumber. Okey. Maksudnya minat terhadap pusat sumber tu adalah mendalam. Okey. Kamu sentiasa berfikir tentang pusat sumber. Itu maksud dia. Kemudian mempunyai hubungan yang akrab. Okey. Bukannya dalam pusat sumber saja, kita perlu mempunyai hubungan yang baik sesama manusia dengan rakan-rakan lain. Tak kiralah tahun 1 ke, tahun 2 ke atau tahun 3, perlu mempunyai hubungan. Macam kalau orang perpustakaan ni, kakak-kakak yang ataupun abang-abang yang tahun 6 ni, jangan tinggalkan adik-adik yang tahun 2, tahun 3 yang tak tahu apa-apa tu. Perlu bersama dalam keluarga PSS itu. Okey. Seterusnya, ibarat isi dengan kuku. Maksudnya kita bekerja dalam kumpulan. Jadikan semua jawatan kuasa ataupun semua warga PSS itu adalah sebagai keluarga kita di sekolah. Okey, di sekolah atau di pusat sumber. Kemudian tidak pentingkan diri sendiri. Pemimpin yang baik, okey, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak mementingkan diri sendiri, sentiasa melihat kesusahan dan kelemahan orang lain supaya dapat dibantu dan sama-sama meningkatkan prestasi diri. Okey. Bukannya lepas tangan. Okey. Okey, seterusnya, merendah diri. Okey. Merendah diri. Apabila pengawal perpustakaan ini merendah diri, dia mencerminkan kepada pelajar-pelajar lain lah. Cerminan kepada pelajar lain. Tadi dia akan menjadi model kan, model kepada
rakan-rakan, dan dia adalah mencerminkan kepada pelajar itu sendiri. Okey. Kemudian menghormati guru dan rakan taulan. Okey. Seterusnya, tidak bermegah Wah, bangga jadi pengawal perpustakaan. Bangga pakai baju warna lain daripada murid lain. Tak nak macam tu. Kita perlu sentiasa merendah diri. Itu merupakan kejadian apa yang akhirnya pengawas pusat sumber itu lahir nanti. Okey, seterusnya, mempunyai tutur kata yang baik. Okey, tidak menggunakan perkataan ataupun mengeluarkan kata-kata yang kesat, ya. Okay, sentiasa menjaga tutur kata. Okay. Dan akhirnya, inilah dia kemenjadian pengawas pusat sumber. Dapat mewakili sekolah. Okey, contohnya tokoh nilam. Okey, pasukan pertandingan, pasukan sukan, dan memasuki pertandingan-pertandingan akademik. Yes. Seterusnya, dapat mengurus program. Okey, sama ada di peringkat sekolah, okey, dalam program-program dalam kalangan guru ataupun program yang melibatkan orang luar. Okey. Kemudian secara tak langsung dapat meningkatkan pencapaian akademik. Okey, di mana cemerlang dalam UPSR dapat memasuki sekolah SBT ataupun berjaya di sekolah menengah. Ini adalah matlamat saya, bukan matlamat kami kepada pengawas pusat sumber. Okey. Tengok. Ini contoh-contoh kemenjadian pengawas pusat sumber. Okey. Bukannya pengawas pusat sumber ni duduk dekat perpustakaan saja. Ini yang akhirnya pengawas pusat sumber itu dapat capai. Okey. Habis tamat kursus pengawas kita pada hari ini. Baiklah. Semoga dengan taklimat perkongsian yang saya jelaskan tadi dapat memberikan kamu pandangan, dapat memberikan kamu penjelasan terhadap tugas-tugas dan peranan pengawas pusat sumber. Okey. Tanamkan dalam diri kamu tu supaya pengawas pusat sumber itu bukanlah siapa-siapa. Okey. Kamu adalah perlu menjadi contoh kepada rakan yang lain. Okey. Okey, sebelum saya mengakhiri kursus kita pada hari ini, saya harap kamu dapat menjawab. Selepas ni kita ada kuis. Kamu dapat menjawab kuis itu dengan baik dan berjaya menerima sijil. Terima kasih kerana menunggu sehingga tamat kursus pada hari ini. Okey. Kemudian saya tinggalkan kamu dengan ucapan semoga berjaya di luar nanti. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.